Yang dimuliakan pengurusi majlis, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin di kawasan masing-masing, khususnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali mari kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini diizinkan Allah kita berada di dalam taman-taman syurga, yang mana bukan setiap kali Allah izinkan kita berada di taman syurga walaupun kita tidak. Contohnya minggu sudah saya tidak datang, tapi tak boleh datang. Ada hal, terpaksa pergi ke Hospital Seremban. Menantu kepada kakak saya terlibat dalam satu kemalangan jalan raya, patah kaki, patah tangan belah kanan tu. Jadi kerana itu keluarga terdekat pergilah ziarah. Tak dapatlah ngajar kemari, tapi tak ngapa ada orang yang ngajar ganti saya. Ada tak? Ada kan? Lebih baik pula tu tak? Ya? Ayah saya. Anak. Siapa Zulkarnain bin Ibrahim? Anak saya lah tu. Baik. Jadi hari ini, sejak ini baru diizinkan Allah kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati keberadaan kita dalam majlis ini, dan dapat kita rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu dapat ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang menggemar majlis-majlis ilmu. Baik, pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita tentang cabang-cabang iman yang sudah kita baca dulu, 30 cabang iman, ya tak? Betul? Hari ini kita sambung lagi. Dan asal yang ketiga iaitu bercabang ia kepada 30 cabang lagi. Yang itu 30, ini 30 lagi hari ini, ya. Yang pertama, bersuci daripada hadas. Hadas ni ada dua, satu hadas kecil, satu hadas besar. Ya, hadas kecil pun kena kita bersuci daripadanya. Lebih-lebih lagi hadas besar lagi kita kena bersuci daripada hadas besar. Ya, hadas tu benda baru yang datang. Asalnya kita ni suci. Ya. Ya. Membaca apa? Membaca Al-Quran. Oh, 26 tu. Dan asal yang kedua. Dua makin bawah kan? Saya Rumiha. Kalau ini 26. Betul? Takkan letak habis saya baca ke tu? Ya Allah, ya. Ya? Sikit benar lagi ke tu? Muat 30. Tak apalah. Yang ke-26, membaca Al-Quran. Ya. Okey, membaca Al-Quran. Betul tu. Okey, tak apa, ya. Sikit lagi je bezanya. Saya baca daripada mensuci daripada hadas. Ini yang ke-26, membaca Al-Quran. Quran ni kena belajar. Bacanya kena belajar, maknanya kena belajar, tafsirnya kena belajar. Kerana Quran ni bukan cakap Melayu. Cakap Melayu dia tak ada hukum. Ya. Adakah hukum cakap Melayu? Ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab. Adakah cakap Melayu? Tak ada. Jadi kena belajar betul-betul. Cakap Melayu lantaklah sebut pasir pun boleh, pasya pun boleh, pasyak pun boleh. Tapi Al-Quran tak boleh. Dia ikut ejaan yang tertentu. Ya. Tak ada pula orang Parit lain bunyinya, orang Kampung Gajah lain bunyinya, orang Pulau Pinang lain bunyinya, tak ada. Mesti dibaca mengikut tartil warattil Quran tartila, kata Allah, ya. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil.
Cakap Melayu tak ngapa, lantaklah. Ya. Saya hendak ke Pengkalan Pego. Ada bunyi tu? Mana ada bunyi tu orang baca Quran ya? Tapi kalau ikut apanya? Ikut tajwidnya, kena bunyi itulah. Kalau dalam Melayu tu ada tajwid, ada ikhfa, ada idgham, ada apa? Kena bunyi itulah bacanya. Saya hendak. Nun tu jumpa dengan dal. Saya hendak ada ikhfa di situ. Ke nun tu jumpa dengan kaf. Pengkalan Pego. Pego tu pula 2, 4, 6 harakat. Mad arif disukun. Ya. Tapi Quran tak ada kopi tu. Quran pula. Cakap Melayu tak ada kopi tu. Tapi Quran mesti dibaca mengikut tajwidnya, mengikut hukumnya. Ya. Walaupun kita baca doa, kalau ada doa tu berbentuk ayat Quran, mesti kita baca mengikut hukumnya. Ya. Rabbana atina, panjang na tu. Kenapa panjang? Kenapa? Dia mad apa? Mad jaiz munfasil. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Ada dengar tu ya. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ada dengar tak? Itu Quran mesti dibaca dengan betul. Itu sebab Quran ni dia kena dipelajari sepanjang hayat. You are never too old to learn the Al-Quran. Tidak ada orang yang terlalu tua untuk mengaji Al-Quran ya. Jadi kita kena baca Quran tu. Kerana Quran ni mengandungi berbagai-bagai fadilat. Ya, ada Quran untuk menyembuhkan penyakit, ada Quran itu untuk menenangkan jiwa, ada Quran itu untuk digunakan untuk berperang, ada Quran itu digunakan untuk pelaris. Ada tak? Ayat-ayat Quran tu macam-macam fadilatnya. Jadi kita bukan kerana fadilat tau, kita baca kerana untuk menguatkan iman kita. Kena selalu baca Al-Quran. Satu hari korang-korangnya baca berapa ayat? 200 ayat. Itu dah malas benar tu, penyegan benar tu, baca 200 ayat sehari. Hari ni dah baca belum? Kejap ni. Ya dah, tadi saya dengar. Betul tu ya. Jadi hari mesti ada macam ni. Bagus tu. Yang ke-27, belajar ilmu yang memberi manfaat akan agama dan mengajar akan dia. Mula-mula belajar, lepas tahu amalkan, sudah amalkan apa? Ajar orang lain. Kerana Rasul suruh ya, balighu anni walau ayat. Tapi yang nak dibelajar tu ilmu tu biar ilmu yang memberi manfaat. Ya, tanda ilmu yang memberi manfaat tu ada 5. Yang pertama, bertambah takut kita akan Allah Ta'ala. Lagi banyak dia mengaji, lagi bertambah takutkan Allah Ta'ala. Lagi alim dia, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Lagi banyak ilmunya, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Itu tanda yang pertama. Kalau lagi belajar, lagi sombong, lagi belajar, lagi ego, lagi belajar, lagi lagi belajar, lagi takabur, itu tanda ilmu yang dia belajar tu bukan ilmu yang memberi manfaat. Kalau dia lagi belajar, lagi takut, lagi belajar, lagi takut, itu artinya memberi manfaat. Walaupun dia belajar ilmu sains. Dia belajar tentang kejadian hujan umpamanya. Matahari itu menyinarkan cahayanya kepada laut atau sungai atau benda-benda cecair. Ya, cecair itu akan menjadi uap. Uap itu akan naik ke langit. Langit itu menjadilah di awan, kemudian diterbang oleh angin, dia tak tertanggung awan tu, maka turun sebagai hujan. Ya, dari hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, pokok durian tumbuh, pokok durian musangking tumbuh, tumbuh lagi pokok anggur, tumbuh lagi pokok kurma, tumbuh lagi pokok itu, pokok ini ya. Jadi memberi manfaat kepada manusia. Mengapa Malaysia ni subur? Kerana hujan banyak. Dia terasa kebesaran Allah Ta'ala. Ilmu tu dia belajar ilmu sains saja, tapi dia terasa kebesaran Allah Ta'ala.
bertambah takut dia akan Allah Ta'ala. Bermakna ilmu yang dia belajar tu, ilmu apa? Ilmu yang memberi manfaat. Biar kita belajar tu dalam ilmu yang memberi manfaat, terasa akan kebesaran Allah, itu manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang pertama kedua ni? Tanda ilmu yang memberi manfaat. Yang pertama tadi apa? Bertambah takutnya akan Allah Ta'ala. Yang kedua, tanda ilmu yang memberi manfaat itu kurang gemarnya kepada dunia. Dia tak gemar pada dunia. Kalau benda itu tidak memberi manfaat pada akhiratnya, dia tak gemar, dia benci, dia ketik. Dia tak gemar ilmu tari menari, dia tak gemar ilmu apa? Ilmu mengumpat, dia tak gemar ilmu joget, dia tak gemar ilmu kuda kepang, dia tak gemar ilmu makyung, dia tak gemar ilmu apa lagi? Ilmu lotah. Tahu lotah? Tak tahu dia melotah, ya Allah. Tak ada ke orang tepi Sungai Perak ni? Dah boleh ya. Satu lagi, ini lotah. Bukan lokah, lotah. Lotah. Lotah tu upacara menceraikan padi tu daripada tangkan. Satu upacara menceraikan padi daripada tangkainya. Dia buat pentas. Pentas tu lembik, dia boleh dikacak-kacak, boleh mengenjut-genjut dia punya pentas tu. Jadi naik atas tu kacak le padi tu, betul balik ke belakang, kacak padi tu lagi, balik ke belakang, kacak padi tu. Ramai-ramai lah ya. Pegang tangan apa tu, dia depan belakang. Nyanyilah ramai tu. Ada lagunya tau. Nak dengar lagunya? Lotah elah le. Itu dia punya chorus tu. Lotah elah le. Ndaklah badai ku bagi badai. Tahu badai? Apa badai? Goreng pisang. Badai lah ada dalam kuali. Betul? Itu pembayang maksudnya. Maksudnya apa? Ndaklah apa yang rhyme dengan badai. Ya Allah dengar. Apa yang rhyme dengan badai? Jande. Ndaklah jande ku bagi jande. Jande lah ada tepi perigi. Lotah elah le. Itu orang tepi Sungai Perak masyhur tu. Lebih-lebih lagi orang Pulau Tiga. Tak ada orang Pulau Tiga ni tak? Dia pun tak tahu tu, Kenari dah tak ada benda tu. Masa saya budak dia ada. Itu tak payah belajar lah ya. Atas saya ngapai pandai. Atas nak ngajar mestilah tahu ya. Tidak buat apa ya. Jadi yang itu tak ada. Bukan ilmu yang memberi manfaat. Tambah sekarang ni kilang ada apa yang payah buat upacara apa itu. Bercampur tu tau, lelaki perempuan sekali. Masa itulah mereka sosial dan pada ketika itulah ya. Tak payah ya. Biar bertambah apa? Kurang gemarnya kepada dunia. Itu tanda ilmu memberi manfaat tu. Yang ketiga, lebih gemar dia kepada akhirat. Kalau ada pertumbungan antara dunia dan akhirat, dia pilih mana? Dia pilih akhirat ya. Pertumbungan antara dunia dan akhirat. Contohnya malam ni ada konsert rock mempersembahkan Neng Baizura. Di tepi itu ada, di surau tu ada ceramah mempersembahkan siapa? Ustaz Don. Ustaz Don ya. Yang mana dia pergi? Don dia begitu, maknanya dia gemar kepada akhirat lah tu. Dalam waktu yang sama tu ya. Kalau ada dua acara dunia dan acara akhirat, dia pergi pilih apa? Acara akhirat. Itu yang ketiga. Tanda yang keempat, ada 5 tanda ya. Tanda yang keempat, dia kenal kelemahan dirinya. Dia tahu aib dirinya. Dan kita tua tu panggil aib dirinya. Dia tahu aib diri dia. Dia tahu kelemahan dirinya.
Ya, dia pemalas, dia tahu, dia sedar dia tu pemalas, dia tu benar hati, dia tu kedekut, dia tahu. Hari ni kita banyaknya tak tahu keaiban diri kita, tapi kita pandai benar nengok aib orang lain. Kalau orang lain tu tahu sajalah saya nengok. Tuan-tuan dan perempuan ni tahu orang ni kedekut, orang ni pemarah, orang ni mulut bebek. Tahu je ya. Orang ni kuat tidur, orang ni macam-macam lah. Kita tahu kelemahan orang lain, tapi kelemahan diri tak tahu. Serupa kuali ngatakan koyok tu hitam, dia tak sedar dia pun hitam. Itu bukan saya teka-teka tu, memang ada pepatah Inggeris ni tu. Like the kettle calling the pot black. Ya, pepatah Inggeris ada tu. Kettle tu apa kettle? Ya. Cerik mengatakan koyok tu hitam, padahal dia pun sama-sama hitam. Itu kita pun habis itulah, kita nampak orang lain yang ini yang ini jahat, yang ini mulut tak acuh dan macam-macam, tapi dia pun serupa. Itu yang keempat. Dia kenal aib diri dia sendiri. Nak tahu aib kita ada 4 cara. Yang di bahagian ini dia nak tahu kelemahan kita ada 4 cara. Yang pertama, tanya kepada musuh. Kalau tanya kepada musuh, tanya orang yang ketik kan Ustaz Ibrahim. Macam? Berjela-jela kelemahan Ustaz Ibrahim dikabarnya. Ustaz Ibrahim tu dia tu malas, dia tu apa, macam-macam lah, gatal, dia tu kuat makan, dia tu macam-macam. Ya. Tapi jangan tanya sahabat saya, jangan tanya Ustaz Azhan. Baik sajalah. Tanya orang yang ketikkan saya. Kalau nak tahu kelemahan Najib, tanya siapa? Jangan tanya Rosmah, tanya siapa? Tanya Anwar Ibrahim. Tahulah kelemahan Najib. Lebih-lebih lagi kalau nak tahu kelemahan Anwar Ibrahim, tanya siapa? Bukan Najib. Tanya Mahathir. Ya. Siapa ketikkan dia? Tahulah kita kelemahan-kelemahan kita ni. Tapi jangan kita nanya, orang lain yang nanya kan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berguru dengan guru yang mursyid. Berguru dengan guru yang mursyid. Jangan tengok saya bukan guru mursyid. Guru mursyid ni guru yang dia tahu kelemahan murid-muridnya, dan dia bagi latihan-latihan supaya terhapus kelemahan murid-muridnya itu. Ya, zaman dulu banyak guru-guru mursyid tu dia tahu kelemahannya. Dia nampak orang ni rupa kaldai, dari otak terlalu baik lah tu ya. Maka dia bagi latihan-latihan supaya dia menjadi pandai. Dia nampak orang ni penakut benar, dia bagi latihan-latihan supaya hilang rasa takutnya tu. Di antara latihannya apa? Suruhnya tidur atas kubur. Tok guru tu nyuruh murid tidur atas kubur, kerana murid tu takut saja. Nak keluar takut, nak bangkit takut, nak kencing takut, suruh tidur atas kubur. Esok bila dia tahu dia tak ada apa-apa, tak ada dia takutkan gelap lagi. Itu guru yang mursyid, dia nampak kelemahan murid-muridnya. Dia tengok murid ini kerjanya nak merosakkan barang orang aja. Dia bagi latihan-latihan supaya dia boleh mengawal dirinya. Itu guru yang mursyid. Dan guru yang mursyid ni tandanya, kita bukan kenal pun ya, tapi tandanya murid-muridnya tu melakukan perubahan dalam hidup mereka. Ya. Kadang-kadang guru lain pun cakap benda itu juga, tapi kalau guru ini cakap, murid yang ikut cakapnya. Ya. Kalau guru ini kata, guru lain semua cakap macam itu juga. Kita mesti jadi pemurah bila ada apa program-program pembangunan, ndaklah kita sokong, ndaklah kita tolong, kata guru lain dia. Dia pun cakap macam itu juga, tapi bila dia bercakap, muridnya ikut cakap dia. Bila dia minta sumbangan, muridnya semua nyumbang-nyumbang. Kalau yang lain tu jenuh guru lain cakap apa itu, dia apa itu juga tak mau berubah. Contoh yang lebih senang lah, dia ngabarkan menutup aurat itu wajib katanya. Semua guru cakap apa itu, tak ada mengatakan menutup aurat tu haram ke makruh, tak ada ya. Tapi bila tok guru ini cakap, semua orang ikut. Mula lepas aja dia ngaji tu, dia mula menutup aurat, dia mula menutup tudung, dia mula pakai purdah dan sebagainya. Itu tanda guru tu guru yang mursyid. Ya. Ada tak guru apa itu?
Ada ya. Saya masa kecil-kecil dulu dah tahu orang menutup aurat ni adalah hukumnya wajib. Tapi saya tengok kadang-kadang isteri tok guru pun tak tutup. Anak tok guru pun tak tudung. Tahun 50-an mana apa dema bertudung? Mana ada dema pun tak tahu. Tak ada. Mana apa? Tahun 50-an mana apa dema bertudung? Ambil kain batik tu je kepala tu. Itu aja apa. Itu dah kuat dah handai benar tu. Tapi sekarang ni kalau ada orang tak bertudung nampak macam ganjil aja. Ya dah. Pasal apa? Kerana saranan daripada guru-guru yang mursyid tu. Itu tanda ya, berubah. Masa dulu mana ada orang tak ngaji orang begini? Mana ada orang tak ngaji di pondok? Ada kan? Dulu kalau dah fail LCE baru pergi ke pondok. Dah dapat PMR 5E, tahu 5E? Daripada dia tak ada potensi pada apa? Kehidupan di luar sana, baru ngaji pondok. Baru ustaz yang membimbing dia. Itu zaman dululah ya. Tak ada pasal apa? Bila ngaji pondok macam ni tidak ada nilai ekonomi. Esok nak jadi apa katanya. Kita tak, dia dapat kerja, jadi DO, jadi engineer, jadi doktor, jadi peguam, itu yang dia tak. Yang itu sebab itu lahirlah manusia ya, lebih-lebih lagi mereka yang berumur antara 40-an hingga 50-an sekarang ini ya, ramai manusia-manusia yang berjawatan tinggi tapi tak tahu baca Quran, tak tahu semayang, tak tahu fardu ain tak lepas. Ada tak? Ada tak? Ada. Saya boleh cakap ni, berani cakap ni. Pasal saya pernah jadi guru tuition kepada beberapa orang peguam di Ipoh ni lah. Ya. Beberapa orang peguam undang-undang tangan dia. Tapi baca Quran ngajar macam ngajar budak tadika. Batasa iqra satu. Ya. 3 tahun saya ngajar tu. Ya. Tapi dia memang orang intelek, pandai, otak pandai, lekaslah dapatnya. Ya. Alhamdulillah lah Allah bagi mereka kesedaran walaupun dah lambat. Itu dia. Pasal apa? Sistem pendidikan kita itu. Kalau tidak berpotensi, tidak akan kerja, kena ngaji sekolah mengajar akademik. Jangan ngaji sekolah pondok. Kalau pondok nak jadi apa? Takkan nak baca doa aja kata dia. Tapi sekarang ni tengok mana tempat yang tak ada pondok sekarang. Itu kenapa tu? Kerana saranan pada guru-guru yang mursyid zaman dulu. Bukan guru ini ya, guru mursyid zaman dulu. Sebab tu kita tengok pondok-pondok di mana-mana pun ada sekarang ni. Di Ipoh pun berapa tempat di Tambun ada pondok, di sini ada pondok ya. Lagi mana lagi? Tak ada lagi. Di Timur ada pondok, di Tapak ada pondok, di Parit ada pondok, di di Jiliang ada pondok. Ya. Banyak kan? Mengapa ada kesedaran lebih tu? Kerana disedarkan oleh guru-guru yang mursyid. Jadi berguru dengan guru mursyid. Kerana guru mursyid dia tahu kelemahan murid-muridnya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, kalau nak tahu kelemahan kita, berkawan dengan sahabat yang ikhlas. Biar dia ikhlas semata-mata kerana Allah. Kalau kita ada sahabat yang ikhlas, kita buat sesuatu kesalahan, dia akan tegur kita. Kalau kita gagal melaksanakan kewajipan kita, dia akan datang ingatkan kita. Itu sahabat yang ikhlas ya. Dia negur kesalahan kita, dia bantu kita dalam kesusahan kita. Ya, dia memberi semangat kepada kita untuk melakukan kebaikan dan dia mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Ya. Jangan berkawan dengan orang yang mengajak kita masuk neraka. Ada tak kawan orang itu? Ada, dia jumpa ustaz, mau kita tengok wayang ya. Dia ngajak tengok wayang. Ngajak Ustaz Ibrahim tengok wayang. Ustaz Ibrahim, mau kita tengok wayang ya, berlimeh kan. Cerita apa kata Ustaz Ibrahim ya? Cerita warisan jari hantu kata. Ya. Ada kata Ustaz Ibrahim, saya tak ada duit, dah habis duit. Jangan tak kau, saya belanja, saya banyak duit katanya. Dia belikan tiketnya, dia belikan kacang putih nak makan dalam panggung tu. Dia belikan koci, tahu koci? Nak makan dalam panggung, dia belikan airnya. Masuklah Ustaz Ibrahim dengan sahabat itu ke dalam panggung wayang pukul 5.
dia ngajak ke neraka ke ngajak ke syurga tu. Ngajak ke syurga, ngajak ke neraka. Jangan berkawan dengan orang Arab itu. Orang Arab itu namanya fair weather friends. Tak faham namanya apa fair weather friends. Kawan ketika cuaca baik. Cuaca baik dia bukan kawan. Bila hujan aja dia seorang ada payung, tinggal kamu. Dia balik apa ada payung, tinggal komen kata. Itu namanya apa? Fair weather friends. Tak pernah dengar ke mana? Tak ada ngaji orang putih pun. Jangan berkawan dengan kawan yang jenis fair weather friends. Biar bersahabat dengan sahabat yang ikhlas, macam Rasulullah bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Rela Abu Bakar itu mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu peristiwa ketika hijrah, mereka berehat dalam gua. Rasulullah letih terus tidur. Ya, tidur atas riba Abu Bakar pula tu. Tidur atas riba sahabat tu. Abu Bakar pun riba dia tu. Tengah mereba tu dia nampak pada lubang tu ada seekor ular. Udah meluar moncong tu nak matuk Rasulullah. Apa dia buatnya? Dia ambil jari itu, dia masuk ke dalam lubang tu supaya ular tu tak boleh keluar. Dipatuk di ular tu. Ular tu matuk jari tu. Dia nahan sakit, tak tahu nak ngabur, tapi dia lekat kat situ juga letak apa jari tu. Begitulah sampai pagi. Bila pagi ular tu dah tak ada, baru cabutnya jari tu. Ditengok Rasulullah, jari Abu Bakar tu dah hitam. Kenapa hitam? Kena bisa ular tu, dah hitam jari tu. Lepas tu ditanya dah, apa kena jari kamu Abu Bakar? Jawab dia Abu Bakar, ular tadi nak matuk Rasulullah kata. Saya tahan dia, tutup lubang tu dengan jari saya kata. Tengok Rasulullah pegangnya jari tu, dia pun ludah pada jari tu. Automatic, on the spot, baik. Itu di antara mukjizat Rasulullah tahu. Baik on the spot. Tapi diberitakan bisanya itu masih ada juga lagi, dan akhirnya Abu Bakar mati tua lah, disebabkan salah satu sebabnya bisa yang ada pada jarinya tu. Kita nak kawan Rabb itulah sanggup mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan sahabatnya, ya. Begitu juga Ali ketika Rasulullah nak hijrah, disuruhnya Ali itu tidur atas katil dia. Ali, kamu tidur atas katil aku malam ni ya, katanya. Ngapa ya Rasulullah? Dia di luar tu nak bunuh aku, katanya. Jadi bila dia datang gang, dia tengok dia ada orang atas katil tu, dia sangka dia kamu tu aku, katanya. Kata Ali, baiklah ya Rasulullah. Aku terimalah tawaran itu, katanya. Itu Ali. Kalau kita suruh itu macam macam saya nyuruh ustaz ni lah, ustaz tidur atas katil saya. Kenapa ustaz kata ustaz ya? Orang nak bunuh saya. Sekarang kalau dia datang dia sangka dia kamu tu saya, katanya. Apa jawab dia agak-agaknya? Dia nak bunuh ustaz saya pula duduk atas katil ustaz ya? Ini tak kata. Itu kalau dia lah, agaknya tak apa tu tak? Tapi Ali apa kata? Apa kata Ali? Baiklah ya Rasulullah. Aku terima tawaran kamu itu, katanya. Udah habis, udah lama. Lepas tu ditanya dengan Sayyidina Ali, mengapa kamu terima tawaran suruh tidur atas katil Rasulullah pada malam tu? Kata Ali, kalau aku mati, aku seorang aja mati. Kalau Rasulullah berjaya dibunuh oleh mereka pada malam itu, apa jadi? Maka Islam hal itu ajalah, tidak akan berkembang lagi. Kerana yang membawa Islam siapa pada ketika itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mati, habislah Islam. Setakat itu ajalah. Nampak itu pandangan Ali tembus sampai hari ini. Sebab itu Islam berkembang hari ini. Kalau tidak, kita pun tak merasa Islam. Ya. Kalau dah matilah wafat Rasulullah malam tu, berjaya dibunuh mereka, kita Islam kan? Kalau kita tidak Islam, apa kita? Apa kita? Hindu. Ini namanya apa agaknya? Govindasamy. Ustaz Azhan apa namanya? Subramaniam. Dan begitulah juga. Tuan-tuan lah ada yang apa namanya? Pak Ilmu sana tu Parimala Devi lah. Lagi apa? Lagi Lechemi lah.
Lagi apa? Apa? Kasturi. Ada nama kasturi tau. Kasturi lah. Yang ada Melbourne itu juga. Ada Govinda Raju, ada Subramaniam, ada Maniam, ada David Arumugam. David Arumugam ada. Lagi apa? Adik abang ni tak abang ni ke sekolah kita dah? Logan Arum. Wah, apa ada mah ya? Itu dah. Mujurlah ketika itu Ali menerima arahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puan-puan, tuan-tuan, kalau kita nak bersahabat, cari sahabat yang ikhlas, baru dapat menjaga kepentingan kita. Yang keempat ya. Betul yang keempat? Yang keempat, bergaul dengan masyarakat ramai. Do not live aloof. Tahu apa arti aloof? Seorang-seorang diri. Ya. Bergaul dengan orang ramai, baru kita nampak perbandingan antara kita dengan mereka. Kita tengok orang ni baca Quran pandai, aku tak tahu, baru kita belajar. Kita tengok orang ni pemurah, aku ni kedukun, kita pun jadi pemurah. Kita tengok orang ni rajin benar beribadat, aku pemalas, maka kita pun ikut sama rajin beribadat. Jangan diam seorang-seorang diri. Kalau seorang-seorang diri itu tak boleh nampak perubahan. Contohnya kita baca Quran seorang-seorang, tak? Betul aja lah mensapa hidup negaranya, siapa hidup nyemaknya, betul saja lah satu Quran boleh baca. Tapi sebab itu kalau nak baca Quran mesti apa? Bersama, berguru. Ada, tak payah lah, dia 3 orang nyemaknya. Jadi bila kita salah baca, ada orang negur. Jadi itu bersama dengan masyarakat ramai, baru dapat kita memperbaiki diri kita dengan membandingkan diri kita dengan orang ramai tu, ya. Bila baca baru kita sedar kesalahan kita. Ya, ada satu ayat tu saya hafal tak berapa belas tahun saya hafal. Ya. Bila baca depan orang baru dia tegur dia masalah. Tok guru ni tegur dia mah. Ada satu ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Udah lama benar dah saya hafal. Bila saya baca punya itu ditegur dia orang sebab itu dab wa ma min dab nun jumpa dengan apa dal tu. Mesti ikhfa ustaz. Ya, baru sedar. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Padahal selama ini saya baca lajak aja. Wa ma min dabbatin itu saya baca. Tapi bila depan orang ramai baru sedar kesalahan kita, ya. Itu sebab orang Arab tu kalau kita baca salah dia tegurnya. Ada seorang Arab tu, saya baca dekat dia di Mekah, ya. Baca tu dia, saya dengar dia negur. Tapi dia tidak nengok saya, dia tu pejam bacanya. Tapi dia negur punya kesalahan bacaan saya tu. Tengok-tengok betul salah. Ya, memang salah baca tu pun. Rupanya dia hafal Quran. Guna kita baca di hadapan orang lain. Kalau seorang-seorang aja tu saya buat lah. Ya. Rupa di masjid lah malam bulan Ramadan. Ada tak? Ada tadarus, ada tak? Ambil ni orang ni satu ain pergi curuk sana, orang ni satu ain pergi curuk sana, orang ni satu ain pergi curuk sana, orang ni satu ain pergi curuk sana. Lepas tu dah habis tutup Quran, letak balik. Lepas tu tulis berapa bulan ni, berapa kali tamat, berapa kali khatam. Ya, yang ni menusah ini 5 kali khatam, masjid ini 8 kali khatam. Ya, surau ini begitu juga entah berapa kali khatam. Padahal bacanya tak bersama. Itu rugi ajalah, ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau di bulan Ramadan nak baca Quran, biar bersama. Ya, program Ramadan ni ada salah satu daripadanya tadarus. Tadarus itu apa? Belajar bukan baca, ya. Belajar membaca Al-Quran. Nak belajar nak ada orang nyemaknya. Kalau yang bagus adalah tok-tok guru yang boleh menyemaknya, itu yang lagi bagus. Supaya kita dapat mengatasi kelemahan-kelemahan kita, ya. Itu ada 4 cara kita nak tahu kelemahan kita, ya. Yang pertama apa tadi? Sudah lupa. Tanya pada musuh. Yang kedua, berguru dengan guru yang mursyid. Yang ketiga, berkawan dengan sahabat yang ikhlas. Yang keempat, bergaul dengan masyarakat ramai. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, bila bergaul ni, datang hari-hari ngaji, ada tak perubahan rasa-rasanya? Ada tak benda yang belajar, benda baru yang kita belajar, ada ke tak?
Ada itu gunanya ya. Wallahu alam. Tengok pelan dia pula. Apa dia? Yang kelima Ustaz. Yalah. Nak tahu itu tu. Ada 5 tadi ya. Saya bawa khabar berapa? 4 baru. Yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Dia kenal tipu daya syaitan. Yang banyak kita ni tak kenal tipu daya syaitan. Syaitan tu siapa? Siapa syaitan tu? Kawan ke musuh? Musuh. Allah dah kabur awal-awal dah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Lagi? Allah ta'budu syaitan. Lagi? Innahu lakum aduwwum mubin. Bukan kau dah aku kaburkan kepada yang komen, kata Tuhan. Tuhan tak ada yang komen saya, kata tu ya. Jangan kamu ikut bisikan-bisikan syaitan. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Syaitan ni dia bukan suka kita buat kebajikan. Dia seronok benar ke tuan-tuan dan perempuan ngaji pagi ni? Seronok benar ke? Oh bagus betul dia main tu ngaji. Mau kita balik dia main tengah ngaji. Betul kan? Apa dia buatnya? Apa dia buatnya? Dia cuba ganggu majlis mengaji macam ini. Ada tu. Tengok tu keliling tu ada. Jadi kita tak nampak. Keliling tu ada tu. Ya. Bertanduk aja tu, tengah nengok aja, tengah ngintai timah tu. Ya. Apa dia buatnya? Mula-mula dibawanya celak. Ya. Dia celak tang mana? Tang mata dipanjang benar beruih nyelak mata tu. Bila kena celak setan apa macam? Mula ngangguk je depan ustaz. Ngangguk tu bukan celik mata pula tu, penjam. Ada tak yang begitu? Tengok. Ada tak? Tengok depan-depan ni ada tak? Udah kena celak setan dah tu. Ngangguk aja. Orang yang nyanduk-nyanduk lah, jaga-jaga nyanduk ni. Jaga ya. Itu kena celak setan lah tu. Yang kedua, yang ni tak berjaya. Ada sekarang ni banyak yang tak ada ngantuk, tak ada tidur. Tengah tiga lagi matanya, dengar saya cakap ni. Jadi dia frustration. Mohlah kita balik, tak berjaya kita ni. Betul kan? Tak ada, dia bawanya alat lain pula. Apa dia bawanya? Gincu. Dia gincunya. Gincu tang mana? Tang mana? Bibir. Berapa pandai ada cakap perak ya? Selalu saya nanya, gincu tang mana? Tang bibir katanya. Bibir tak betul. Apa yang betul? Bibir. Di gincunya tang bibir tu. Bila kena gincu setan, apa macam? Ustaz ngajar di depan, dia ngajar belakang. Dia pun ngajar juga. Dia ngabar pada kawan sebelahnya, ini gelap ni beli di nilai 3 katanya. Itu dah kena apa tu? Sudah kena gincu syaitan lah tu. 3 senjata bawanya. Yang tadi celak, yang kedua gincu, yang ketiga dibawanya tongkat. Apa buatnya? Dia ketuk-ketuknya paha, dia ketuk-ketuknya lutut, dia ketuk-ketuknya siku, dia ketuk-ketuknya pinggang, dia ketuk-ketuknya bau tu. Bila kena je ketuk syaitan tu, itu yang mula-mula bersila, betul selemput. Ada tak? Rasa-rasa nak belunjur, segan pula ustaz ada depan. Ya. Sudahnya apa buatnya? Dia pun bangkit pun nepuk perut. Ngapa nepuk perut tu? Bahasanya sakit perut lah tu, nak ke tanda. Bukan dia ke tanda, dia keluar sana. Ambil motor sorong sampai keluar pagar. Dah lepas keluar pagar tu, baru start. Dia pun balik. Berjaya tak setan? Itu kita kena kenal tipu daya setan. Bukan itu je, banyak. Dia suruhnya semayang. Mula-mula kata janganlah semayang, tak usahlah, orang ramai ni reti kalau semayang kata. Tapi semayang juga. Bila semayang, apa suruhnya? Semayang laju-laju kena. Laju-laju kena. Supaya kamu dapat banyak jenis semayangnya. Lepas ini, lepas satu. Semayang laju sikit ni. Tengok mana dan katanya. Dia pun semayang lah. Itu yang macam untuk belatuk tu. Assalamualaikum. Ya. Pasal dia ocok di setan suruh semayang laju-laju. Kadang-kadang
Dia suruh jangan kamu semayang laju-laju. Baca elok-elok. Semayang biar pelan-pelan. Kalau laju-laju orang apa kata orang tengok kamu kata, udah jadi apa kata orang. Padahal kita semayang ikut kata orang ke ikut arahan Allah. Ya. Udah dia semayang pelan aja, lama benar rukuknya, lama benar iktidalnya, lama benar sujudnya. Ingat orang dia dah mati rupanya sujud. Ya. Siapa tu? Siapa ngocoknya tu? Setan dia tu. Ataupun dia baca elok-elok. Kamu baca elok-elok kan kata dia, kamu tak tahu baca Quran katanya. Contohnya lepas inilah maghrib sekarang contohnya, suruh dia saya jadi tok imam. Saya pun naik kata tok imam. Cadangnya nak baca inna ataina aja, lepas apa? Lepas Fatihah tu nak baca inna ataina, tengok belakang Ustaz Zul ada, Ustaz Azhan ada, Ustaz Muhtarudin ada. Tengok Ustaz Hasan Din pun ada belakang. Ustaz Badrul Amin ada. Aku baca inna ataina tak ada sendin aku kena ya. Sudahnya baca surah Yasin dari mula sampai habis. Kalau tidak tak tahu pula nama saya hafal Yasin. Itu siapa yang ngocok tu? Syaitan itu ya. Kadang-kadang dia takut tu. Dia takut. Sekarang kamu baca Yasin kan kata dia kamu riak. Takutkan riak, sudahnya baca juga inna ataina. Inna ataina tu bukan dia baca kerana ikhlas, dia kata kerana takutkan riak. Tuan-tuan dan puan-puan ketahuilah, takutkan riak itu adalah riak. Siapa takutkan riak, itulah dia orangnya riak. Ya. Langsung tak buat kerana takutkan riak. Riak tu. Kalau riak, riaklah. Jadi kalau buatlah, tapi jangan kerana riak. Nak buat semata-mata kerana Allah. Betulkan niat tu. Ya. Baca Quran, baca sebaik-baiknya, tapi jangan nak nunjuk-nunjuk pada orang. Ya. Baca dengan lagu-lagu. Kalau pandai berlagu, baca berlagu tak apa. Tapi betulkan hati tu. Semata-mata kerana Allah. Kalau tidak dia jadi riak. Kalau riak, apa macam? Berdosa haram, bukan berdosa aja, berdosa besar. Haram hukumnya. Itu kalau riak. Ibadah kita ni dia naik ke langit tau. Naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Dia ada tapis tu. Langit pertama tu ada malaikat janapisnya. Kalau dia kuat mumpat langit pertama aja. Kalau dia kerana dunia langit kedua aja. Adalah apanya tu, saya tak hafal tu. Ada 7 perkara. Last sekali yang dicek malaikat tu, dia ngecek apa? Ada riak atau tidak. Itu last sekali ya. Sampai langit ketujuh, ada malaikat yang menjaga itu, dia cek ada riak atau tidak dalam ibadah kita. Kalau ada riak, empukkan balik kepada orang yang melakukan ibadah tu. Ini hadis diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Sebelum dia meriwayatkan hadis tu, Muaz tu menangis. Resak-resak beriam menangis. Berdengur-dengur, mengobak. Merau-rau. Ingat dia tak nak berhenti. Sudahnya dia berhenti juga. Baru diceritakan hadis ini. Lepas tu ditanya mula-mula Rasulullah menceritakan, Rasulullah pun itu juga. Masa sebelum dia keluarkan hadis tu menangis Rasulullah tu. Ya. Kemudian dia khabar Rasulullah. Sudah habis hadis itu diriwayatkan Rasulullah, dia khabar, ya Rasulullah, kamu Rasul, kamu kekasih Allah, aku ni hanya Muaz bin Jabal. Kalau macam itulah kamu cerita tadi, macam mana ibadah aku nak lepas pada langit yang ketujuh? Langit yang pertama payah nak lepas, ini kan pula langit yang ketujuh. Kata Nabi, kalau Allah kehendaki, mudah saja bagi Allah. Betulkan niat kamu, ikhlaskan niat kamu, apa saja kamu buat semata-mata kerana Allah. Ya. Barulah diterima ibadah kita. Ya. Sudah lepas riak tu, bukan lepas lagi tu pun. Ya, sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pula nampilnya. Malaikat dia khabar, Allah khabar malaikat, kamu tahu yang zahir-zahir aja, tapi aku tahu zahir dan batin. Aku tahu apa dalam hati dia. Jadi sebab itu kita kena jaga benar-benar hati kita ni, jaga. Biar semata-mata kerana Allah. Kalau tidak, kita tertipu oleh syaitan. Kerana syaitan ni selalu menghiasi perbuatan jahat manusia, lalu dia menyangka dia berbuat baik. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Kata Allah dalam Quran ya. Apakah kamu tak nampak syaitan perhiasi perbuatan-perbuatan kamu, lalu kamu menyangka kamu berbuat baik. Kamu menyangka kamu menjadi ahli syurga, padahal kamu mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Itu hati ini penting ya.
Sebab itu kita kena jaga hati kita, kerana Allah bukan melihat zahirnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu hadis ya. Ya. Allah tak melihat rupa-rupa kamu yang cantik, dan Allah tak melihat harta-harta kamu yang banyak, tetapi Allah hanya melihat hati-hati kamu dan amalan-amalan hati kamu. Itu yang Allah tengok. Kamu cantik, Allah tak ada kagum tengok kamu. Kenapa tak kagum? Kenapa? Dia yang menjadikan kamu tu cantik. Apa nak kagum? Dia yang buatnya. Dan dia tak kagum dengan harta-harta kamu. Lantaklah kamu pakai Mercedes, kamu pakai BMW, kamu pakai Audi, kamu pakai apa lagi? Alphard. Tahu Alphard? Yang kapal sing punya tu.